Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe itu sekarang. InsyaAllah kita road to 400k subscriber. InsyaAllah kita nak bagi giveaway yang insyaAllah gempak dengan syarat korang kenalah selalu tengok video-video dekat channel YouTube Rais Hamid ni, dan semoga video-video dalam channel ni boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Ramai orang suruh aku ulas berkenaan dengan berita ni, tapi aku malas nak ulas sebab bendanya tak confirm lagi, tapi korang nak aku ulas. So aku akan buat sedikit ulasan sebab prinsip aku, selagi benda ni tak ada kat depan mata, selagi benda ni tak betul-betul confirm, buat apa kita nak happy sangat kan? Sebab dah banyak kali dah sebelum ni jadi perancangan, tapi harap Malaysia dijangka akan memperoleh UAV ataupun Unmanned Aerial Vehicle sebanyak 3 biji pada tahun 2025 dan mula dijangka beroperasi pada tahun 2026 untuk selaras dengan rancangan Malaysia yang ke-12, di mana Timbalan Menteri Pertahanan pada Ogos hari itu telah menyatakan bahawa segala proses tender, segala penilaian untuk memperoleh UAV MIL ni dah siap, tapi ada lagi satu sumber mengatakan bahawa benda ni dah diluluskan tapi masih tak ada peruntukan. Macam mana nak beli? Tapi tak apalah, aku cerita sikit. Kita merancang sebenarnya daripada tahun 2020. Sebenarnya lama lagi, sebab seingat aku lah pada tahun 2014, 2015 macam tu, sebenarnya kita dah pun menghantar ramai pilot berkursus dekat luar negara, tersilap aku dekat US kot, untuk pengoperasian UAV ni. Salah seorangnya adalah squad aku tu lah, no name mention. So dari segi planningnya sebenarnya kita merancang untuk memperoleh UAV MIL jenis Angka S yang dibangunkan oleh Turkish Aerospace Industry ataupun TAI bagi kegunaan Angkatan Tentera Malaysia, ataupun secara spesifiknya oleh TUDM. So secara roughly-nya UAS MIL jenis Angka S ni dia ada kemampuan untuk terbang 24 sehingga 30 jam tanpa henti, dan juga mempunyai kemampuan untuk terbang 30,000 kaki dan membawa bebanan sehingga 350 kg. Angka S ni juga berkemampuan untuk membawa 4 buah misal MAM Smart Micro Munition yang dibangunkan oleh sebuah lagi syarikat Turki iaitu Roketsan. Angka S ni juga boleh melaksanakan bermisi Real Time Intelligence, Surveillance dan juga ISR, Communication Relay, Target Acquisition dan juga tracking. Jadi kalau nak kata dari segi intel surveillance tu memang dapat di-upgrade lah daripada sistem yang kita ada sekarang ni. Jadi yang aku dengar sumber yang sahih tapi tak dikonfirmkan lagi lah, katanya UAV ni akan dioperasikan oleh Sukhoi punya squadron. Sebab sebenarnya ramai dari kalangan pilot-pilot TUDM ni sebenarnya telah dihantar untuk mengikuti kursus UAV dekat luar negara. Jadi secara preparation ni sebenarnya kita dah
lama buat. Menurut sumber juga yang pada tahun 2025 ni untuk rancangan Malaysia ke-12 ataupun 13, aku tak sure sangat, dijangkakan kita memperoleh sebanyak 3 biji, dan untuk rancangan Malaysia ke-16 akan ditambah lagi 3 biji. Jadi totalnya lebih kurang 6 biji lah. Dan perolehan ni sebenarnya selari juga dengan perancangan CAP 55 oleh TUDM. Ada juga orang yang tanya aku, siapa yang akan bawa drone nanti? Siapa yang akan jadi drone controller ni nanti? Of course lah pilot. Sebab apa? Pilot ni kan lagi serasi dengan flying, dengan prosedur flying, SOP flying dan sebagainya. Jadi disebabkan dah ada pengalaman, dah tahu prosedur apa semua, so baik kita pakai je apa yang ada, cuma kita tambah lagi pengetahuan, skill dan juga pengalaman untuk mengemudi ataupun untuk kontrol UAV ni. Ulasan aku, kita boleh bergembira tapi jangan seronok sangat, sebab macam yang aku pernah bagi tahu sebelum ini, masalah dia dekat sini bukan MINDEF. Sebab apa? MINDEF memang banyak kali duk hantar permohonan apa benda semua, hantar dekat MOF, okey, Kementerian Kewangan, nak beli tu, nak beli ni, nak memperoleh banyak aset-aset, tapi semuanya terpulang kepada MOF sama ada diluluskan atau tidak. Kalau diluluskan pun, kalau bajet tak ada, tak guna juga. Kena tunggu sampai bajet ada, kena tunggu sampai confirm, dah kata keluar berita Malaysia akan membawa balik UAV MIL Angka S, ataupun keluar berita proses perolehan UAV MIL Angka S telah settle, baru kita boleh bersorak yang Malaysia akan dapat UAV sendiri. Dan dari segi preparation, kalau aku boleh tambah lagi, banyak sebenarnya. Dia macam nak set up satu skuadron penerbangan yang baru jugalah, di mana kena ada dia punya engineer dia, kena ada dia punya maintenance dia, kena ada tempat nak letak, kena ada hangar sendiri dan sebagainya. Sebab UAV MIL Angka S ni, kau ingat besar drone DJI tu ke? Weh, besar tu. Ada 6 biji pula tu, dan memang kena jaga-jagalah. Sebab kadang-kadang kita takutlah benda ni hilang ke, kena curi ke, orang buat main-main ke kan. Kita risau juga benda ni terjadi. Jadi dari segi preparationnya, bukan dari segi pilot ataupun controller saja, benda-benda lain pun kena ambil kira juga, supaya kita betul-betul ready nak menjalani ataupun nak operate UAV MIL Angka S dekat Malaysia nanti. Jadi lepas ni mana tahu kan, tiba-tiba TUDM buat trade baru pilot, tapi pilot drone. Jadi kepada korang-korang anak-anak muda yang mungkin berminat nak jadi pilot drone, bolehlah pergi join TUDM. Okey, mungkin satu nanti bila dah sampai nanti, bolehlah korang apply untuk jadi pilot drone pula. Pilot tapi duduk bawah lah, lain weh, lain. Bolehlah korang beli drone, siap-siap pergi berlatih apa semua kan, exit of flying apa semua tu nak kena tahu. Yes, semua tu nak kena tahu. Ilmu dia lebih kurang je sama dengan ilmu yang pilot-pilot ada. Jadi walau apa pun, kita doakan yang terbaik lah untuk TUDM. Semoga apa yang dirancangkan, apa yang diusahakan oleh TUDM dapat ditunaikan dalam masa yang terdekat, dan semoga TUDM terus maju jaya. Semoga CAP 55 tu kita dapat laksanakan mengikut perancangan yang telah dirancang. InsyaAllah, semoga kita punya ketenteraan bertambah maju, bertambah lagi. So kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share, dan insyaAllah sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification kalau ada video-video baru yang keluar. Sebab aku pelik juga, ramai yang tanya aku bila DM je, bila tanya dekat live je, Cap, tak ada video baru ke? Padahal hari-hari aku post video, Isnin sampai Jumaat. Sebab tu korang kena tekan butang loceng. Okey? So insyaAllah, moga-moga kita dikurniakan taufik dan hidayah. Semoga Allah sentiasa lindungi Malaysia daripada ancaman musuh, dan semoga ATM kita terus berada di tahap kesiapsiagaan yang tertinggi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Yeah.